Kalaulah Tunku tak ada ruh Islam, tak ada semangat Islam dalam jiwa dia, takkan dia buat begitu untuk menaikkan bendera Malaysia kali pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat Allah sebut dalam Al-Quran ni, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, ayat Quran bukan untuk mainan kita. Allah sebut tadi, kalau kamu bersyukur kepada aku akan tambahkan nikmat aku kepada kamu. Kamu bersyukur, aku tambah. Kamu bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, azab aku amat pedih. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kurniakan kita kepimpinan negara yang cukup bijaksana. Yang cukup bijaksana maksud saya di sini dari segi roh Islamnya. Sedangkan orang mencerta dan menghina kepimpinan negara kita. Kalau kita tengok dalam perlembagaan tanah air kita, perkara 3 diletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Letak Islam, yuk. Letak Islam. Jaga siap-siap agama Islam. Kalaulah tak adanya fikiran dalam kepimpinan pada ketika itu untuk memuliakan agama Islam, saya tak pasti di manakah nilai agama Islam di tanah air kita pada hari ini. Kita ringkaskan cerita. Kurang lebih 55 tahun kita merdeka. Allah bagi macam-macam nikmat kepada orang Malaysia. Betul ke tak? Betul. Kalau kita tengok di hujung, kita tengok di Pangkeng, tengok di utara, tengok di selatan, tengok di timur, tengok di barat, kita akan merenung dengan penuh rasa tawaduk kepada Allah Ta'ala. Bersyukurnya kita lahir di Malaysia. Di Singapura, siapa masih ingat anak-anak Melayu tak dibenarkan pakai tudung pergi sekolah? Di selatan Thai, setiap hari tak kurang 4 orang Islam akan dibunuh. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah aman Pulau Mindanao untuk umat Islam. Alhamdulillah, hasil kebijaksanaan siapa? Hasil kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kepimpinan tanah air kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini umat Islam Malaysia berpecah kepada pelbagai parti yang dianuti. Umat Islam Malaysia masuk macam-macam parti politik. Biar itu hak masing-masing, mengundi hak masing-masing, kata demo. Suka hati kami nak masuk parti mana. Walaupun kami kerja dengan kerajaan, hak kami untuk mengundi parti yang kami sokong. Hak peribadi jangan kacau. Kubur asing-asing jangan kacau orang. Ya, kubur asing-asing jangan kacau orang. Boleh ke pergi ke kubur sendiri? Boleh mandikan sendiri, kapan ke sendiri, berjalan ke kubur sendiri, kamboi sendiri. Tak maunya. Tak maunya. Nak minta tolong orang juga. Saya belum jumpa. Hebat macam mana, jagoh macam mana, something macam mana sekalipun, dia mati, dia mandikan sendiri, kapan ke sini. Tak payah aku jalan sendiri katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ahmad ke rumah Ramasami. Sampai di rumah Ramasami, Ahmad dalam keadaan nazak. Ramasami boleh ajak Ahmad mengucap tak? Saya tak fikir Ramasami akan ajak Ahmad mengucap. Ahmad ke rumah Ah Chong, yang faham-faham yang tidak-tidak. Sampai di rumah Ah Chong, Ahmad nazak. Ah Chong boleh hajar ke Ahmad tu mengucap. Mat, mengucap lemat, oi. Bawa mengucap, Mat. Saya tak fikir Ah Chong atau Ramasami boleh hajar Ahmad mengucap. Tetapi kita orang Melayu, siapa pun orang Melayu yang hadir ke rumah kita, ditakdirkan dia nazak, kita biar ke? Tak sampai hati kita, yuk. Lantak engkau lah. Engkau parti lain, aku parti lain. Rasakan. Saya rasa kita orang Melayu tak sampai ke tahap itu. Walau macam mana kita marah dengan dia, kita geram dengan dia, sakit, pening, mati, kenduri, kendara, kita pergi. Betul, yuk? Betul?
Kenduri dia kita pergi, mati dia kita pergi, sakit dia kita pergi. Tak buang kita masyarakat, tak buang kita ahli keluarga, tak buang kita anak bini, tak buang kita ayah ibu. 2-3 hari ini terkenal dalam paper kita sibuk membicarakan soal amanat Haji Hadi yang minta dia tarik balik demi menjaga perpaduan umat Islam. Apalah salahnya ditarik balik amanat yang telah merosakkan perpaduan umat Islam itu? Di mana kesilapnya kalau ditarik balik amanat yang telah merosakkan akidah umat Islam itu? Sebab apa saya kata telah merosakkan akidah umat Islam? Amanat itulah yang telah merosakkan pegangan umat Islam terhadap agama Islam yang sebenar. Habis 14 jenazah peristiwa Memali yang mati menentang kerajaan. 4 orang anggota polis tembak. Kita bawa balik mayat anggota keselamatan tu, kita mandikan, kita kapankan, kita sembayangkan, kita kebumikan. 14 orang yang pihak sana mati tu tidak dimandikan, tidak dikapankan, disembayangkan, tanam dengan darah-darah tu. Soalan kita, siapa nak bertanggungjawab mayat tak dimandi, tak dikapankan tu? Siapa nak boleh jawab soalan saya? Siapa nak bertanggungjawab? 14 jenazah ditanam tanpa dimandikan dan dikapankan tu. Siapa nak bertanggungjawab? Dalam Islam, mayat mati syahid tak hancur sampai kiamat. Ini dalam Islam. Cuba kita pergi korek tengok. Mayat tu hancur ke tidak? Mayat tu reput ke tidak? Kalau tak reput, betul dia mati syahid, saya sanggup masuk PAS. Saya sanggup masuk PAS. Tapi orang yang mengeluarkan amanat tu tak berani korek. Sebab dia tahu dalam Islam ada satu hukum namanya hukum buruh. Hukum menentang pemerintah. Hukum menentang pemerintah ni pancung hukumnya. Orang yang menentang pemerintah pancung hukumnya. Tapi mengapa dia tak buat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita berdepan dengan pilihan raya tak lama lagi. Banyak orang kata pada saya, Ustaz, apa salahnya Ustaz? Kita cuba bagi sekali pada dia. Tak elok kita tukar. 5 tahun bukan lama. Dia perak aku tu 11 bulan saja, betul ke tak? Betul juga ya. Tak elok kita tukar ya, akak. Nampak macam betul. Pengurusi majlis mana? Belakang pengurusi majlis. Dah kahwin ke belum? Belum ya, sebab cik ya. Saya tanya pengurusi majlis, dengan izin ya, malam ni saya pinjam pengurusi majlis 1 malam. Oh Ustaz, saya pinjam pengurusi 1 malam. Esok pagi saya kabur. Okey, pengurusi ni okey, saya nak kahwin dengan dia. Ataupun saya tukar kenyataan, pengurusi ni tak okey lah, malas saya nikah dengan dia. Ustaz gila. Nak pinjam anak dara orang semalam, besok bagi balik kalau tak okey. Ini hukum mana? Habis tu kita memperjudikan 20 juta rakyat Malaysia untuk tempoh 5 tahun. Bukan gila? Ku dengar gurah di langit, air tempayan ku curahkan. Tapi nasib ke malang hujan tak jadi, ku mati kehausan. Kalau hujan tak apa, ada air kita boleh tadah. Tapi kalau banjir yang datang, air apa yang bakal ku tadah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita mempertaruhkan nasib anak cucu kita kepada yang suatu yang kita belum pasti. Sejarah membuktikan kepada kita, kehilangan sebuah negara telah menyebabkan kita hilang agama. 209 tahun tak tahu orang Melayu Islam Malaysia semayang Jumaat di mana. Jangan sebut soal hukum-hukum yang lain kepada saya. Selepas 209 tahun, orang lain yang tolong bina masjid untuk kita solat. Di mana maruah kita? Kita hilang agama, kita hilang bangsa.
kita hilang negara. Kita perjudikan nasib tanah air kita. Kita serahkan untuk coba-coba. Elok rasanya kita kekal, tak elok rasanya kita tukar. Kalau kita tak sanggup untuk memberikan satu orang perempuan untuk diperjudikan pada satu malam, bagaimana kita boleh sanggup memperjudikan 28 juta untuk tempoh 5 tahun? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 55 tahun kita merdeka. Tolong bagi tahu kepada saya di mana cacatnya pemerintah yang ada mempertahankan, mengembangkan, menjaga agama Islam dengan cukup baik. Di mana cacat dan celanya, tolong sampaikan kepada saya. 22 tahun pas pemerintah Kelantan, 1 masjid dibina. Ini bukan soal untuk dibanggakan, tidak sama sekali. Islam bukan sekadar slogan untuk kita ucapkan. Islam bukan sekadar ayat untuk kita bacakan. Tapi dia lebih besar daripada itu. Sebab tu Allah sebutkan kepada kita, Allahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha. Allah lah yang memiliki